Hak ni banyak kalau kita tengok dalam FB. Nak hilangkan ujub ni, kena jangan rasa lebih. Jangan rasa lebih pada ilmu, jangan rasa lebih pada amal, jangan rasa lebih kerana benda lebih. Dia pergi pada jangan rasa lebih. Ada ilmu, jangan rasa lebih. Ada amal, jangan rasa lebih. Dan nak rasa apa? Nak rasa ilmu ni komang-komang gitu? Nak rasa amal ni barang-barang gitu? Nak pergi mana tu? Nak pergi buat benda perih je, nak pergi belajar gitu. Tak ada perih. Perih ni barang lah, mana rendah lah, komang-komang. Perih, barang, komang. Tak ada standard. Gitulah. Nak pergi mana tu Haji? Nak pergi buat benda rendah-rendah je. Nak pergi berjemaah. Tu benda kecil je, benda komang je, gitu. Kalau kita tak bilang lebih, tak bilang besar ilmu amal, kita tak buat. Kita buat ni kerana kita bilang besar. Tiba-tiba dah ada ni karut belakang lah. Jangan rasa lebih. Jangan rasa lebih, hilang langsung lebih itu. Tu makam aulia. Itu bicara lain tu. Kita dah makam syariat, memang kita bilang lebih. Ilmu amal. Macam mana nak lindungi daripada ujub? Kena sentiasa ingat ilmu amal yang ada pada diri kita adalah minnah, nikmat kurniaan daripada Allah. Itu cara dia. Ni ambil dah kita ambil haj ni. Zikrul minnah, ingat akan nikmat Allah ni wajib ketika datang seruang ujub. Zikrul minnah, ingat akan nikmat Allah ni sunat ketika tidak ada seruang ujub. Ada ni. Sebab tu dalam kitab Pernah Bagi Hati, ujub ni membilang lebih serta lupa ianya datang daripada Allah, serta tidak takut Allah tarik. Itu rekas dia ujub dalam kitab Pernah Hati. Ujub ni membilang lebih, lupa daripada Allah kelebihan tu, tidak takut Allah tarik kelebihan tu. Itu ujub. Lepas tu dia punya susulan dia. Adapun kalau tidak lupa ianya nikmat daripada Allah kelebihan tu, kalau takut di hati Tuhan tarik balik nikmat tu, itu tidak dinamakan ujub. Itu nak kita Pernah Bagi Hati. Bahkan sentiasa ingat ilmu amal ni nikmat daripada Allah, dia akan pergi pada syukur pula. Tapi hak bawakan salah sekarang ni, kena hilang rasa lebih. Ini rasa fana. Atau nak pergi kepada hak hakikat. Rasa hilang rasa lebih. Rasa lebih macam mana? Hak cakap tu kadang-kadang lebih daripada tu lagi ada. Rasa hilang rasa lebih. Memang akan rasa lebih dengan ilmu amal digunakan Allah. Tapi sentiasa ingat itu semua dah minnah daripada Allah, nikmat daripada Allah. Ingat ni kita minhaj kita. Riya jelas lah, lawan riya ikhlas, itu jelas. Lawan ujub zikrul minnah. Riya lawan dia ikhlas. Riya sifat kecelaan, ikhlas sifat kepujian. Ujub lawan dia apa? Zikrul minnah. Ingat akan nikmat kelebihan daripada diri itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hilang rasa lebih. Ni sama jugalah dengan nak hilangkan keakuan tu. Dia ambil bicara hakikat, dia nak buat ke dia. Ini salah pengajian, salah guru yang tidak musyid. Yang belajar tu fardhu ain pun tak lepas. Kalau dia belajar fardhu ain dan kitab Pernah Bagi Hati contoh, dia faham lah ujub tu apa dia. Kalau ambil dalam Minhajul Abidin pula, lagi jelas faham ujub apa dia, zikrul minnah apa dia. Kemudian nak comel lah kitab Minhaj, dan kitab Minhaj ni dia bahagi pula hak 3 jenis manusia tu. Hak Qadariyah tu tolak terus lah tu. Hak tu memang ujub sepanjang masa. Qadariyah kita bicara berminggu dah Qadariyah tu. Dia bagi 3 jenis kan. Hak Qadariyah tu memang tak bicara tu. Memang dia ujub pada tiap-tiap kelakuan, sebab apa yang ada pada diri perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Yang kita nak fokusnya hak ahli sunnah, 2 jalan ahli sunnah, 2 jenis ahli sunnah ni. 3 jenis manusia kan. Hak yang ketiga,
Hak yang kedua, hak yang pertama qadariyah tau. Hak yang pertama lah qadariyah. Ujuk pada tiap-tiap kelakuan. Itu kita tak bicara tu. Yang kedua, ketiga tu. Hak yang kedua, ketiga, yang zikrul minnah pada tiap-tiap kelakuan. Mana ni? Orang yang mustaqim. Siapa? Dia kalangan arifin. Ini ahli sunnah, hak maqam awliya. Akan selalu ingat akan nikmat Allah. Kelebihan pada diri, mereka fana, mereka tak rasa kelebihan pada diri. Sebab diri mereka pun tak ada. Semuanya hak Tuhan belaka. Ini orang yang mustaqim, orang yang tetap hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah. Hak ning ni tak ada langsung. Riak ke, ujub ke, licin sebersih-bersihnya. Bukan kata riak, ujub, licin sebersih-bersihnya. Amal diri pun tidak ada. Pilihan diri, takbir diri pun tidak. Allah yang fanakan. Ni yang kedua ni. Ni ahli sunnah, dia kan orang yang mustaqim. Yang ketiga tu, ahli sunnah dia kan orang kebanyakan. Ahli sunnah di kalangan orang yang kebanyakan. Hak ni yang mukhallitun, yang bercampur. Terkadang zikr minnah, terkadang ujub, terkadang sedar, ingat ini minnah daripada Allah. Terkadang lupa, hak dia lahnya kelebihan, dia lupa datang dari Allah, dia ujub. Ni orang ahli sunnah, dia kan orang kebanyakan. Ni hak yang kedua tu, orang mustaqim. Dia hilang, tak ada rasa lebih diri. Bukan rasa lebih diri tidak ada, diri pun tidak ada, perbuatan diri pun tidak ada. Ini maqam aulia ni tak boleh buat. Ini banyak duk main ni. Lepas tu dia goda isu ikut dia. Macam nak capa sini, ikutlah tariqah saya, zikir saya. Awak ikut mana masa pegang, awak akan dapat ni, awak akan dapat ni, awak akan dapat ni. Dapat itu, dapat ini, dipanggil jahat adab dengan Allah kalau perjalanan. Kalau kita syariat tak apa. Awak amal ni, awak semai sunat duha, awak semai ni, awak ni, insyaAllah awak akan dapat ni. Syariat tak apa. Tapi jalanan penyucian rohani, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Beramal boleh berapa malam, seminggu ke, tengok awak ada dah gini-gini. Itu jahat adab dengan Allah dia panggil kalau perjalanan. Ni banyak digoda seumpama ni. Aku tu pula, hak ni nak cepat sampai Tuhan ni. Tak apa-apa. Tak payah orang perempuan. Minta maaf orang perempuan, dia sungguh perempuan. Dia cepat sangat tergoda. Perempuan kan dia cepat. Kan gapa-gapa kan. Orang nak keping beli barang, tak boleh keping untuk lelaki. Tak jadi keping untuk lelaki, habis liu. Keping bini kau. Keping untuk lelaki, habis liu. Orang cepat. Ni orang nak sebab Tuhan ni berzikir. Ya sungguh saya berzikir 2-3 malam, lain dah rasanya. Dapat waridat, dapat datang daripada Allah. Waridat apa kalau hati tu kotor lagi? Nak dapat Allah waridat ni, hati suci dah. Ni bukan kotor. Fadha'in tak mana hala saya belajar dah. Belajar fadha'in orang tua mana? Sekali tanya, nampak dah reti. 2 kali tanya, hak tula je. 3 kali tanya, hak tula je. Saya belajar dah fadha'in. Belajar bawa ilmu tak dapat. Tapi nak lepas kalau dia belajar fadha'in. Belajar fadha'in, menguasai ilmu fadha'in, amal cukup-cukup ilmu fadha'in, baru naik pula setangga lagi. Belajar fadha'in satu. Yang kedua, menguasai ilmu fadha'in. Yang tiga, amal sungguh-sungguh fadha'in. Barulah anak naik pula tangga, nak bertariqah, belajar pula ilmu tariqah. Saya belajar ilmu fadha'in, alhamdulillah, penguasaan amalan. Nak cari pula kena tariqah pula, kena belajar lain pula tariqah tu. Kita belajar fadha'in ini syariat, kena belajar ke tak? Kena belajar. Kalau tak belajar macam mana akidah, kalau tak belajar macam mana fiqh tasawuf, cakap cemak tak betul. Sama dengan tariqah. Nak bertariqah, belajar ke tak? Tak belajar. Nak kenal tariqah yang sebenar, ini timbul macam-macam
Hak mengaku tarekah yang sebenar ni bukan tarekah yang sebenar. Alamatnya bukan sebenar. Hak tak ada syariat pun diwi juga. Tu kan sebenar tu. Dia buat benda murah dia buat. Dia buat tarekah ni benda murah. Beli pada semua orang. Sampai peringkat orang baru masuk Islam. Apa halangan kita tarekah ke dia? Orang baru masuk Islam. Sampai peringkat tu no. Tak ada halangan. Tak ada halangan tarekah kamu yang tak ada syariat. Ini boleh orang puan. Orang puan mudahnya dia rasa macam dia belajar fardhu ain. Betul belajar. Tapi ilmunya macam mana? Penguasaan amalnya macam mana? Belajar tu belajar lah. Tu lah dalam belajar. Soal semula nampak tak faham. Soal lagi waktu juga dia soal habis-habis. Orang lain dengar bosan. Berapa tak ertinya dia. Ilmu tak masuk sebab tua. Jadi nak bertarekah. Tak alasan saya belajar fardhu ain dah dia kata. Sebut nama saya pula. Belajar fardhu ain dah dengan Ustaz Awang. Baru belajarnya. Belajar lama dah. Hak tulis je tak lepas-lepas pun. Kalau buat ujian berapa kali. Markah boleh berapa tak tahu. Hak kata belajar dah tu lah. Dia punya penguasaan ilmu, dia punya amalan tu. Nak bertarekah itu ilmu lain pula. Orang kita ni peringat duk belajar ni banyak tergelincir. Dia jumpa orang hak nak tarik ni, nak wi honing, nak dapat honing, nak wi honing, nak dapat honing. Guru mursyid tak kenal guru mursyid yang macam mana. Dia memang mengaku dia mursyid. Takkan dia mengaku tak mursyid. Jadi hak ni bicara syariat. Hak syariat orang awam di kalangan ahli sunnah. Hak yang kedua tu orang yang mustaqim, orang arifin. Tu licin tidak ada. Malaikat hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan rasa lebih diri, bukan tidak rasa lebih diri, diri pun tidak ada. Hilang keakuan, memang aku pun tidak ada, segala-gala pun tidak ada. Allah yang fanakan, bukan buat. Kita duduk makam syariat, kena sentiasa ingat ilmu amal adalah minnah kurniaan nikmat daripada Allah. Kena sentiasa ingat tu. Sebab bila ada ilmu akan digoda. Bila banyak amal akan digoda. Mung lah. Belajar memang rajin, belajar memang sungguh, cerdik pula kamu lah. Tengok. Dia nak tarik kepada lupa itu semua minnah nikmat daripada Allah. Kena jaga ni. Boleh buat amal pula, kuat buat amal. Agak orang lain tak ada. Mu seorang je dekat tempat tu. Kuat buat amal ni. Dia nak tarik supaya lupa bahawa amal tu semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat nak kena jaga. Tapi orang awam mukhallitun, kadang-kadang tergelincir bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin ni comel. Qadariyah tu tolak tu, tak ada tu. Yang kedua orang mustaqim, orang arifin. Yang ketiga di kalangan orang awam, orang kebanyakan di kalangan ahli sunnah jamaah. Ini orang makam syariat. Ini orang makam syariat. Tapi mereka mereka makam hakikat lah. Atau dakwi itu dia panggil dakwi. Itu dia panggil tau. Dakwa tu dia antara penyakit rohani. Suka dakwa, suka mengaku. Satu suka dakwa, satu suka tohmah. Tu makam syariat. Tak pergi ke mana tu, aling lidah je, hati jauh dengan Tuhan, tak sapa ke Tuhan. Ni golongan ni. Golongan yang suka dakwa diri, golongan yang suka tohmah orang lain. Ni awak-awak ada pakai kawan ni. Ni banyak orang ni. Kadang FB banyak. Dia panggil golongan hakikat, dia panggil tu lah. Tu bukan. Hak dakwa tu bukan. Hak tomoh-tomoh orang tu bukan. Ni hak duk ngajar-ngajar nak aling lidah. Duk lidah je, tak siapa kesir dalam ni. Siapa yang siapa kata? Dia lah. Ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Orang ramai-ramai ni gitulah. Godaan tu macam-macam. Hak kita ambil dah kita ngaji Nabi Molek. Susunan Nabi Molek, kalau kita pandai wak ringkasan, reka-reka. Macam kita kata, 3 jenis manusia Qadariyah. Orang yang mustaqim, arifin. Yang ketiga, orang awam, orang kebanyakan di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mukhallitun, yang bercampur-campur.
Terkadang zikrul minnah, terkadang ujuk. Terkadang zikrul minnah, terkadang ujuk. Ujuk bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Susung, bukan buat ayat panjang, ambil tajuk. Baru mudah. Kita nak baca satu-satu tu, lah. Itu cara. Ni jangan pula kita khabar yang berapa sekarang dah tahu pun. Khabar yang ke-6 ni. Kita nak ambil ilmu ialah. Tapi ilmu ni nak duduk dada, bukan ilmu dengar masuk dengan kanan keluar tinggal kiri. Nak ilmu nak duduk dada. Mana sebut kitab Minhaj bicara bab ujuk, bicara bab zikr minnah, kita ingat pembicaraan dia macam mana. Kemudian dalam akabah yang ke-6, akabah al-kawadih ni, Mazali datang dua je, ujuk dengan riak. Maka timbul persoalan. Selain dia ujuk dan riak ni, tidak ada ke yang mencedera, membinasakan amal? Mazali kata setengah ulama bahkan ada yang lain daripada yang mencederakan amal. Tapi kami Mazali tentukan dengan keduanya, ujuk dan riak, pada sebutan dalam akabah yang ke-6 ni, kerana bahawasanya keduanya asal yang beredar, yang berpusing, yang berkisar atas keduanya, atas ujuk dan riak, pada kebanyakan, pada bab ini, pada kebanyakan, pada bab ini. Apa bab ini? Bab segala perkara yang mencederakan amal. Dangsanya telah berkata setengah daripada masyayikh. Maka senya telah berkata setengah daripada masyayikh, setengah daripada guru-guru. Setengah daripada masyayikh, guru-guru, bahawasanya sebenarnya apa? Sepatutnya, sayugianya, sebenarnya bagi hamba itu bahawa memeliharakan, menjagakan di dalam amal dia ada 10 perkara. 10 pula tambah. 10 perkara. Mana 10 perkara? Nifak. Nifak ni nifak amalilah, kepura-puraan itu nifak. Nampak comel wa amal, tapi bukan kerana Allah. Ada ni orang berpura-pura kan. Terkadang tengok wa amal, rokok lama, sujud lama, tapi patan lepa. Patan lepa. Itu nifak dia panggil. Kepura-puraan. Itu yang pertama. Dan hak Jawi dia tulis kan, hak Rumi tulis kan, hak Rumi. Dia tulis sini mim nun. Kalau kira harap mannun. Mannun. Ha, Rumi tu dia mana? Mim nun. Itu dia mana? Ya mim nun. Dia buat kau Jawi. Rumi kan, Rumi. Lepas tu mim nun saja. Bagi-bagi tak ubuh. Mannun. Itu ibu bagi. Ingat ke Mannun tulis kat Rumi, M-A-N-N. Nak baca mana tu? Ada juga dia hak Jawi dalam hak Rumi tu dah. Dia tak boleh tulis boleh tu. Dia Mannun. Mim nun Mannun, yakni bangkit pemberiannya. Bangkit pemberiannya. Apa ni? Ngukik. Kalau kita ngukik lah. Dalam ayat tu wala, jangan engkau batalkan tu, bil manni wal azad. Wala tabtulu sadaqatikum tu, bil manni wal azad. Jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni.
Man tu bagaimana ni? Ngukit lah, bangkit. Ni kata bangkit pemberian ni. Kita memang kena bangkit gitu. Ungkit bukan ungkit. Kalau kita lah. Bangkit ke ungkit? Di sini bangkit pemberian. Kalau kita ungkit tau. Kalau bahasa kita lah. Ungkit pemberian. Dan riak. Termasuk riak dalam 10 perkara ni. Dan riak, dibicarakan riak 10 perkara ni. Setengah masyayikh. Dan azar. Yakni menyakiti akan saudara Islam yang lain. Ni. Nak kena jaga belakang ni. Dan menyesal. Lepas buat kebajikan, menyesal. Yakni akan perbuatan yang baik. Dia buat baik, menyesal aku buat baik ke dia. Menyesal tau. Dia tak kena budi. Menyesal. Kita belanja dia. Tiba-tiba tu menyesal. Tahu kan dia? Tahu kita we makan ke dia. Taing dia. Menyesal kita buat baik ke dia. Tu. Nadamah, menyesal. Yakni akan perbuatan yang baik. Dan ujub. Dan hasrah. Dia akan dibicara bawah tu lawan pula. Hasrah ni menyesal juga akan yang melupu tiada bersungguh-sungguh menawar waktunya. Menyesal akan yang lupu masa yang sisi tu, menyesal tiada bersungguh-sungguh menawar waktunya. Sesal saja je. Allah sesalnya lah. Banyaknya masa kosong kalau belajar, tapi belajar dok pun lepas tu. Menyesal. Allah kalau kita dengar pengajaran rakaman ke apa ke, baik boleh ilmu juga ni, duduk tidur je manjang. Tidur manjang, je getuh pun tidur banyak tu lah. Allah kalulah dengar orang mengajar, banyak mana boleh ilmu tu. Tapi untuk masa akan datang, dia usaha nak jaga masa dia. Dah, nyesal saja je. Menyesal akan yang melupu masa sisi itu, menyesal tiada bersungguh-sungguh pada menawar waktunya. Dia taklah nak jaga waktu pula di masa akan datang. Menyesal Allah ruginya masa. Jadi jangan ulang. Allah duk bersembang lama semula, duk bersembang. Kalau tengok kitab, tapi lepas itu tak ada pun. Tu. Dan memudahkan amal, buat mudah-mudah. Tahawun dipanggil, bermudah-mudah pada amal. Buat mudah pada amal nama, bermudah-mudah. Buat amal tu dia buat mudah-mudah je. Kalau kita buat amal pun cincai je. Dia buat mudah dengan amal dia. Perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan takhlid. Yang ni tiada tunggalkan bagi Allah. Dan takhlid yang bicara dahululah. Takhlid ni dia buat amal bercampur. Dia buat amal bercampur dahulu. Bicara bab takhlid. Buat amal nak dapat manfaat akhirah, nak dapat manfaat dunia. Bicara dahulu kan. Ni takhlid nak kena jaga juga ni. Sebab dia kalau buat amal akhirat nak dunia, ingat dah dahulu kan. Balik kepada akhirat semula, ada apa? Ada ni. Dia buat amal nak dunia. Dia sembahyang sunat duha. Dia baca surah Waqiah. Dia nak dunia. Murah rezeki. Tapi murah rezeki pun kerana nak belajar agama. Murah rezeki kerana nak tanggung nafkah keluarga. Barulah tu diterima amal dia. Kenapa nak murah rezeki? Murah rezeki boleh joli. Contoh. Allah, orang semasa sunat duha nak joli. Pelik juga tu. Semasa sunat duha rajin. Baca surah Waqiah rajin. Sebab apa? Nak mau rezeki. Nak apa rezeki? Nak joli. Orang nak joli nak semasa nak duha pula tau. Dia semasa nak duha nak mau rezeki ni kenapa? Murah rezeki dia nak tanggung nafkah keluarga. Tu takhlid gitu. Tu dia panggil ikhlas. Dia panggil ikhlas tu. Tapi takhlid tu capur tu. Capur. Tambahan pula kalaulah dia bak capur ni kan, kalau bicara bak capur ni kan antara
ikhlas dengan riak tu kan. Ikhlas dengan riak. Wa amal, mengajak agama. Jadi imam, jadi Bilal, apa-apa pekerjaan agama. Hak ni terkadang memang campur dengan dunia semata-mata. Tapi akhirat campur juga dengan dunia. Hak tu balik pada pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Dia kepada ba'is. Mana yang mendorong yang paling besar? Kerana akhirat 60%, kerana nak dunia 40%, boleh paling 60% je lah. Itu comel buka di awal kitab Faridatul Fara'id. Dia ada nota kaki tu. Didatangkan 3 pandangan. Pandangan Ibn Abdul Salam tak boleh ada sikit abuk pun. Ada sikit je nak dunia, patah tu. Tu. Pandangan Ibn Hajar lain. Pandangan Ibn Hajar ni kalau ada kerana Allah 10%, 20%, boleh pahala 10%. Sebab apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ada kebaikan tu kan? 10% kerana Allah, 20% kerana Allah. Boleh pahala kau dah ni. Ya, pandangan tamat pandangan Imam Ghazali. Kalau 50-50 tu sudah tidak ada pahala amal. Kerana dunia 60%, maka waktu neraka. Itu pandangan Imam Ghazali, pandangan muktamad. Itu hak takhlid sungguh tu. Bukan campur dengan hak nak dapat dunia untuk balik akhirat dunia, nak dunia semata-mata. Hak takhlid campur. Yang ni tiada tunggal bagi Allah. Dan khauful malamah, yakni takut cerca manusia, bukan takut akan Allah. Takut orang kata. Takut orang kata. Itu di antara 10 perkara yang sebenar, yang sepatutnya bagi hamba memelihara di dalam amal hamba, selain daripada ujub, riak dan ujub. Tapi dah ni masuk 10 termasuk riak, bukan termasuk ujub. Jadi 8 perkara lagi lah nak kena pelihara dalam buat amal. Kemudian maka menyebut syekh kami, guru pada Imam Ghazali, Syekh Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, lawan tiap-tiap perkara itu satu-satu daripadanya, dan mudaratnya mendapat 10 perkara dengan amal. Ni bicara 10 perkara ni pula. 10 perkara ni termasuk riak pada dalam tu, ujub pun ada dalam tu. Juga pada nifak, dia riak ni nifak dah. Kalau nak bicara dalam tak menawati, riak tu nifak dah. Dia nifak ni satunya nifak pada agama. Nifak pada agama ni kafir itulah. Abdullah bin Ubay tu menzahirkan Islam, menyembunyikan kafir. Pada ni itu paling besar sekali. Dia panggil riak nifak tu. Kemudian riak pada amal wajib, riak pada amal sunat. Kenapa? Riak pada agama, orang munafik. Jadi orang munafik ni orang riak lah. Riak pada agama. Begitu juga dengan orang yang riak pada amal wajib. Itu pun munafik juga. Wa amal, rajin wa amal. Tapi menyembunyikan tujuan sebenar nak dapat pujian. Munafik tu. Tapi nifak amali. Hak riak Abdullah bin Ubay ni, dia menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Hak riak, hak ni pula ni, menzahirkan amal soleh, menyembunyikan matlamat dia. Bukan kerana Allah, dia ada tujuan dia. Jadi nifak dengan riak ni samalah kalau terkira. Sini diperasingkan. Orang nifak ni orang yang berpura-pura. Orang nifak ni orang berpura-pura. Hak nifak amali, cakap manis, cakapnya tak pernah jatuh, tapi penuh dengan pembohongan, penuh dengan mukir janji. Tapi orang cakap pandai ni, tadilah orang cakap pandai tak jatuh. Tipu atas darat terang-terang pun dia tak jatuh juga, dia boleh pusing jadi dia betul. Mukir janji terang-terang pun tak jatuh. Cakap dia tetap dia boleh pusing pula. Mana orang boleh percaya pula. Itu kata tu, kalau contohlah, contoh mudahnya, hak suami dia tu pandai cakap, berapa kali bini dia kena tipu. Suami dia pandai cakap,
Pas tipu-tipu kena pula. Tipu pula kena tipu sama. Licin habis hati benda bini. Dah suami ni dia punya tipu nak modal niaga lah, begitulah, beginilah, beri pula. Hari tu tak ada dah itu. Hari tu tak berjaya. Kau ni mesti berjaya ni, beri pula. Akhirnya licin tak tahu. Kena tipu dia suami. Orang kata mu ni bodoh mu ni. Berkali pun nak kena tipu. Dia pandai cakap. Jangan pandai cakap ni. Berkali-kali lah kena tipu. Hak tipu tu tak ditipu. Jadi orang hak nifak ni apa ni? Kalau cakap saja je, banyak bohong. Kalau janji saja je, banyak mukir janji. Kalau nak amanah, nak saja je dan boleh duduk tangan, tunjuk belang. Ini orang nifak amali dipanggil. Orang yang perangai berpura-pura. Ada ni. Kalau boleh saya, gitulah. Macam orang janji itulah. Kalau kahwin dengan saya, lepas berkahwin kok. Dah mana janji sebelum berkahwin ni? Janji. Okey. Tak apalah. Saya akan anak pocik saya akan jaga molek. Amanah bawa saya dah tu. Bila anak pocik jadi si saya, itu menjadi amanah saya. Saya akan tunang molek-molek. Saya akan jaga molek-molek. Boleh anak pocik itu ke dia. Ada benda tu. Orang apa? Orang nifak amali. Perangai tu. Perangai kepura-puraan. Orang yang biasa menipu ni, dia akan menipu. Orang yang selalu mungkin janji, tak suruh percayalah. Orang yang nak amanah, dia beri amanah, dia khianah. Bila pun seumpama itulah. Tapi dia akan pusinglah kok mana-mana pun. Kalau orang bijak berbicara. Hak dah cerdik kok kena goreng semua. Goreng bagi sekarang panggil. Goreng tau. Goreng sping apa panggil? Goreng sping. Masih yang basuh apa panggil sekarang ni tau. Gitulah. Pada ni. Dia panggil apa tu? Nifak amali. Mana kepura-puraan. Kepura-puraan. Boleh berubah itu kepura-puraan dimenzahirkan Islam, dalam hati dia kafir. Dia atau lain. Tapi dia panggil riak yang paling besar tu. Jadi nifak dengan riak ni dia lebih kurang je. Tapi dia ni dia 10 perkara ni, nifak lain, bicara riak lain. Wallahu a'lam.